Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Nur Rashidah binti Tuan Muhammad Tamizi. Nombor metrik 054615. Kumpulan saya akan membantahkan tentang dasar akidah ajaran ilmu tasawuf. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang tasawuf menurut ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan pandangan Imam Malik bin Anas, beliau pernah mengkritik kaum sufi yang dikhabarkan kepadanya sedang menari dan berjoget sehingga melampaui batas. Beliau berpendapat bahawa siapa yang mempelajari atau mengamalkan ilmu tasawuf tanpa fiqh, maka dia adalah zindik. Dan siapa mempelajari fiqh tanpa tasawuf, dia tersesat. Dan siapa yang mempelajari tasawuf dengan disertai fiqh, dia meraih kebenaran dan realiti dalam Islam. Ilmu tasawuf kesimpulan pada pandangan Imam Malik ni adalah ilmu tasawuf ni merupakan satu ilmu yang perlu dipelajari dengan ilmu fiqh. Yang kedua, pandangan Imam Syafi'i. Beliau pernah mengkritik tentang sufi dan tasawuf yang berkait dengan tasawuf dan sufi yang palsu sahaja, bukan tasawuf yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga berpesan kepada umat Islam supaya menjadikan diri mereka ni sebagai orang yang faqih dan sufi sekaligus, bukannya faqih semata-mata ataupun sufi semata-mata. Jika faqih itu tidak berjalan atas landasan tasawuf, maka hatinya akan menjadi keras akibat penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalamnya. Jika sufi itu tidak mempedulikan ilmu fiqh, maka ia akan menjadikan seseorang itu jahil dalam hukum-hakam agama Islam. Pandangan Imam Al-Ghazali, beliau memperjuangkan kedudukan tasawuf sehingga ia menjadi ilmu Islam yang teguh kedudukannya dalam senarai ilmu-ilmu Islam. Amalan tasawuf menjadi amalan yang dihormati sebagai dimensi kerohanian murni Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Malik dan ramai lagi berpendapat bahawa kebenaran tasawuf ni adalah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengambil berkat ilmu tersebut dengan belajar dan berkhidmat kepada para syekh tarikat tasawuf masing-masing. Mereka tidak pernah membantah kebenaran ilmu tasawuf ini kecuali ilmu tasawuf itu bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti fahaman-fahaman yang terpengaruh dengan falsafah Yahudi, Nasrani, Hindu dan lain-lain. Kemudian, akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ilmu akidah menurut ahli sunnah wal jamaah meliputi tauhid, iman, Islam, hal-hal ghaib, kenabian, takdir, hal-hal yang lepas atau akan datang, dasar-dasar hukum qat'i dan seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan. Nama-nama akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Terdapat 7 nama-nama yang dinyatakan di sini. Iaitu yang pertama, Al-Iman, membahaskan tentang rukun iman dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua, Akidah, yakni i'tiqad dan aqaid. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sering menyebut ilmu akidah dalam kitab mereka dengan istilah akidah salaf, iaitu akidah ahlul atsar dan i'tiqad. Yang ketiga, Tauhid. Perbincangannya berkisar tentang tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Yang keempat, Sunnah. Para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam masalah akidah. Yang kelima, Usuluddin. Usul bermaksud rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam dan masalah-masalah yang qat'i serta perkara-perkara yang telah menjadi persepakatan para ulama. Yang keenam, Fiqhul Akbar. Nama lain bagi Usuluddin di mana lawannya adalah Fiqhul Asghar, iaitu kumpulan-kumpulan ijtihad. Yang ketujuh, Syariah. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang berbentuk jalan-jalan petunjuk, dan yang paling penting adalah Usuluddin, iaitu berkenaan masalah-masalah akidah. Sekian itu sahaja daripada saya. Kemudian saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurin Najwa binti Ahmad Rizal. Nombor metrik 054536. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini di bawah tajuk amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu tasawuf. Tasawuf dapat dilihat sebagai suatu cara atau kaedah pendekatan jiwa untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala melalui program-program dan pelaksanaan hidup yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ia merupakan sebahagian daripada ilmu-ilmu syariat yang muncul dalam ajaran Islam. Dan aspek penekanan yang ditumpukan dalam tasawuf ialah berkaitan dengan persoalan kerohanian dan kebatinan, kerana ia sentiasa menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, isi hati, jiwa dan raga manusia. Dan kehidupan para ahli sufi dari segi latihan kerohanian, mujahadah, pencapaian ke tahap dha' dan diakhiri dengan mengenal hakikat ketuhanan adalah berpunca daripada kehidupan kerohanian khusus yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, pada slide yang seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit tentang kehidupan kerohanian sepanjang hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat sifat bersederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian, di mana baginda hanya memakai pakaian yang ada padanya, sama ada kapas atau bulu dalam bentuk baju panjang, selendang ataupun kain. Begitu juga dengan tahajud, iktikaf dan istighfarnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua seolah-olah baginda seperti manusia biasa yang sentiasa melakukan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan bertaubat padanya setiap hari sebanyak 70 kali. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Aisyah apabila dilihat kedua-dua kaki baginda menjadi bengkak kerana berdiri sepanjang malam untuk melakukan ibadah. Katanya, kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan semuanya sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang berterima kasih? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diceritakan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus sekali dalam setahun, iaitu pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan itu baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak amal ibadat untuk bekalan rohaninya bagi menghadapi kehidupan seterusnya seperti salat, bertafakur, berzikir dan sebagainya. Pada saat itu Nabi SAW hidup dengan rohani yang bersih dan tidak bercampur aduk dengan unsur-unsur kebendaan dan tidak tercemar dengan keserokan dunia. Okey, jadi kita dapat lihat akhlak baginda SAW juga telah sampai kepada kemuncak kesempurnaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya bermaksud, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Di samping itu, Aisyah juga pernah ditanya tentang akhlak baginda. Lalu Aisyah menjawab, akhlak baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Redha apa yang diredainya dan murka apa yang dimurkainya. Ini bermakna baginda SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang ditunjukkannya bukanlah dibuat-buat, sebaliknya ia merupakan tabiat semula jadi pada diri baginda. Tasawuf yang dipercayai sebagai latihan rohani, mujahadah, rasa rohani, dha' dan wujud, kasyaf, hubungan akrab seorang hamba dengan Allah adalah cermin yang terjelma dari gambaran yang indah dalam kehidupan rohani yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menguasai dirinya dan hatinya yang telah dipenuhi dengan keimanan dan cahaya keyakinan. Dan dalam setiap peringkat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada selepas ataupun sebelum baginda dilantik menjadi rasul, adalah sangat penting kerana ia mengandungi pelbagai ilmu dan amalan tasawuf seperti kuat beribadat, zuhud daripada nikmat dan kemegahan dunia, memisahkan diri daripada kemeluk dunia, suka bertafakur dan merenungi alam ini untuk lebih mengenal hakikatnya dan hakikat penciptanya. Dan lain-lain amalan yang mengandungi nilai-nilai kerohanian yang tinggi. Sekadar ini sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahidah binti Muhammad Razi, nombor matrik 054684. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan yang selanjutnya, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri ilmu tasawuf yang sebenar. Ilmu tasawuf merupakan salah satu ilmu yang seringkali menempah kritikan negatif dan perselisihan pandangan dalam kalangan masyarakat. Justeru, lahirlah dua golongan. Yang pertama, golongan yang mempercayai kehadiran ilmu tasawuf, dan yang kedua, golongan yang tidak mempercayai kehadiran ilmu tersebut. Yang bahaya di sini adalah golongan yang kedua. Kerana apa? Kerana mereka mudah menerima kepercayaan yang karut atau khurafat yang kononnya berasal daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Adapun golongan yang pertama, berkemungkinan besar mereka dapat mengesan ataupun mengimbas kembali antara yang hak dan yang batil dalam memahami konsep tasawuf itu. Persoalannya, apakah ciri-ciri tasawuf yang sebenar bagi menepis tuhmahan sedemikian? Baiklah, di sini saya akan tampilkan dua ciri utama yang mana ia meliputi pelbagai aspek dalam memahami konsep tasawuf yang sebenar. Yang pertama adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan, pegangan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kaba'irul isyraku billah." Yang membawa maksud, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah ialah apa-apa jenis pembaharuan dalam Islam. Adapun ulama telah membahagikan bid'ah ini kepada dua kategori, iaitu bid'ah dalalah dan juga bid'ah hasanah. Apa beza antara dua ni? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Bid'ah hasanah adalah ialah perkataan, perkara ataupun amalan baharu yang tidak ada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia mempunyai dalil umum ataupun ianya kita kata tidak bertentangan kepada dengan syariat. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, manakala bid'ah hasanah pula adalah bid'ah yang dia merupakan pembaharuan yang tidak ada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga tidak mempunyai dalil dan ia bertentangan dengan syarak. Maka yang bahaya di sini adalah bid'ah dalalah. Baik, jadi berdasarkan dua ciri utama yang telah saya bentangkan sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan sedikit bahawasanya tasawuf ini merupakan jalan bagi seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tasawuf ini diibaratkan sebagai batu jala yang membawa maksud seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia diibaratkan seperti seseorang itu sudah pandai bersyariat, dah pandai hal ehwal fiqh, tetapi sekiranya tidak mempunyai pengamatan ilmu tasawuf yang sebenar, ia ibarat tiada sebarang hasil. Amal ibadatnya tetap sah. Allahumma salli ala, walaupun hakikat seorang hamba itu tidaklah mengharapkan sebarang ganjaran, tetapi amalan-amalan tersebut itu tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahillah jika kita fikir secara logiknya, jika jalan yang mulia, jalan yang suci ini penuh dengan kesyirikan, penuh dengan perkara-perkara bid'ah yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu mampu untuk mengubah seseorang menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hibah binti Muhammad Nordin, nombor matrik 054690. Baiklah, insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan sahabat-sahabat saya, iaitu berkaitan hubungan ilmu tasawuf dengan akidah. Okay, dalam subtopik ini saya akan menjelaskan berkaitan tasawuf dan akhlak. Hal ini kerana tasawuf dan akhlak adalah sangat berkait rapat. Sebelum itu, tasawuf itu adalah satu ilmu untuk kita mengetahui bagaimana cara kita
membersih hati ataupun menyucikan jiwa kita agar sentiasa berzikir, yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun lebih mengenali Allah Azza wa Jalla dengan lebih mendalam. Dan apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat kepribadian yang membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan prinsip-prinsip yang Allah telah tetapkan. Jadi dapat kita lihat di sini, tasawuf dan akhlak itu saling berkait rapat. Dan apabila seseorang Muslim itu mengamalkan ataupun melaksanakan tasawuf yang mantap, maka insya-Allah akhlak yang terpamer dalam diri dia adalah akhlak-akhlak yang terpuji, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak adalah satu refleksi daripada penerapan ilmu tasawuf yang mantap. Okey, di sini saya memberikan satu ibarat seperti pokok, yang mana akidah seseorang itu adalah ibarat akar. Kerana kalau kita lihat pada pokok, akar itu amat penting untuk pertumbuhan pokok tersebut. Begitu juga dengan akidah. Akidah adalah dasar agama, dan ia merupakan perkara yang utama dalam kehidupan manusia. Dan seterusnya, batang dan ranting pokok tersebut diibaratkan seperti ibadah. Tak kiralah ibadah sunat ataupun ibadah-ibadah fardu. Dan buah ataupun hasil pokok itu adalah diibaratkan seperti akhlak. Jadi untuk kita mencapai ketiga-tiga elemen ini, ketiga-tiga asas ini, ia adalah melalui jalan satu kaedah, iaitu ilmu tasawuf, iaitu penyucian jiwa kita. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan akidah tanpa akhlak dan juga akhlak tanpa akidah. Baiklah, kita lihat pada yang pertama, iaitu akidah tanpa akhlak. Di sini saya ibaratkan akidah tanpa akhlak ini adalah bagaikan pokok yang tidak berbuah. Sama seperti ibarat yang saya berikan tadi, iaitu akidah ini adalah perkara yang utama, iaitu seperti akar pokok itu sendiri. Dasar agama yang paling penting dalam kehidupan manusia. Apabila sesuatu akar itu kuat, ataupun pegangan ataupun kepercayaan akidah kita ini kuat, tapi tidak dapat menghasilkan akhlak yang terpuji, jadi ia diibaratkan seperti perkara yang sia-sia, pokok yang tidak berbuah. Jadi apabila pokok itu akarnya kuat tetapi tidak dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang bagus, maka ia tidak ada guna. Okey, baiklah, yang seterusnya, akhlak tanpa akidah. Di sini saya ibaratkan akhlak tanpa akidah ini bagaikan debu-debu yang berterbangan. Baiklah, di sini saya berikan satu contoh seperti orang-orang Cina ataupun orang-orang Buddha, orang-orang India, yang mana mereka mempunyai tingkah laku, sikap-sikap yang baik, yang menghormati sesama manusia, tapi malangnya mereka ini tidak mempunyai akidah yang benar dalam diri mereka, kepercayaan kepada Allah, tidak menyembah Allah. Maka di situ juga diibaratkan satu yang sia-sia, tidak ada gunanya, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi di sini dapatlah kita lihat akidah dan akhlak ini sangat penting dan saling berkait rapat. Dan untuk kita mencapai benda itu adalah melalui jalan tasawuf, iaitu penyucian jiwa kita, pembersihan hati kita. Baiklah. Seterusnya, akidah dan akhlak ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan, kerana akidah dan akhlak ini saling berkait rapat. Seperti kesempurnaan iman seseorang itu terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Dan suka saya membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baiklah, kesimpulan daripada pembentangan tajuk kami adalah ilmu tasawuf ini merupakan satu ilmu yang tidak dapat kita pisahkan keterikatannya daripada ilmu-ilmu keislaman yang lain, yakni khususnya ilmu akidah. Hal ini adalah kerana ilmu akidah merupakan
dasar agama ataupun perkara yang paling utama dan penting dalam kehidupan umat Islam sejagat. Manakala ilmu tasawuf pula berfungsi sebagai satu kaedah ataupun satu cara untuk kita meningkatkan lagi kerohanian kita, untuk kita membersihkan jiwa kita, untuk kita menyucikan jiwa kita daripada segala kekotoran yang ada dalam hati dan jiwa kita. Dan wajib juga kepada setiap individu Muslim yang mengamalkan ilmu tasawuf, mestilah mengamalkan ilmu tasawuf yang berlandaskan ajaran Islam yang benar, akidah yang benar, yang mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.